Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Putra Haris Iman bin Zulahi dan hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru yang berjiwa pendidik. Baiklah, sebelum itu lebih baik jika kita mengetahui sendiri apa itu maksud aspirasi dan hala tuju itu sendiri. Okey. Aspirasi merujuk kepada cita-cita, matlamat dan visi yang ingin dicapai. Manakala hala tuju pula merujuk pada strategi yang dirancang untuk mencapai sesebuah aspirasi. Jadi apa pula aspirasi dan hala tuju pendidikan itu? Aspirasi dan hala tuju pendidikan merujuk kepada matlamat pendidikan negara dan bagaimana ia dicapai bagi membentuk sistem pendidikan yang lebih baik. Terdapat 3 strategi ataupun hala tuju yang telah dirancang untuk mencapai aspirasi tersebut. Yang pertama adalah PPPM, iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang kedua adalah FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dan yang terakhir adalah SKPM, iaitu Standard Quality Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM merupakan suatu usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melonjakkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Terdapat 3 perkara yang disebut dalam PPPM, iaitu yang pertama adalah 5 aspirasi sistem pendidikan negara, yang kedua adalah 6 aspirasi murid dan yang terakhir adalah 11 anjakan dalam PPPM. 5 aspirasi sistem pendidikan negara iaitu yang pertama adalah akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat bermula dari prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua pula ialah kualiti standard antarabangsa, iaitu bagaimana cara kita ataupun apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita setaraf dengan sistem pendidikan yang berprestasi di dunia seperti di Singapura dan di Korea Selatan. Singapura dan Korea Selatan telah menunjukkan bahawa sistem pendidikan mampu merubah daripada prestasi yang lemah kepada prestasi yang cemerlang hanya dalam beberapa dekad. Jika Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun dari kelompok sepertiga terbawah ke kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran ke antarabangsa, maka Malaysia akan menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Yang ketiga pula ialah equity ataupun pencapaian untuk semua murid. Yang ketiga pula ialah equity untuk semua murid. Pendidikan di Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi, antara bandar, luar bandar dan gender. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. 3 aspek yang dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang equity, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin, iaitu KUAM. Yang keempat adalah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa berumur 7 hingga 17 tahun.
Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid boleh belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir iaitu yang kelima ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Iaitu yang pertama adalah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran asas kehidupan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Aspirasi murid yang kedua pula ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Aspirasi murid yang ketiga pula ialah kemahiran memimpin. Pembangunan sesuatu bangsa terletak kepada kualiti kepimpinan yang menerajui sebuah negara. Secara umumnya, kita berperanan penting dalam melahirkan pemimpin dalam generasi muda kini kerana mereka inilah yang akan meneruskan perjuangan kita pada hari ini. Aspirasi murid yang keempat pula adalah kemahiran dwibahasa. Kita sedia maklum bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Namun, penguasaan bahasa Inggeris sangatlah penting untuk menguasai bidang-bidang lain seperti bidang matematik, sains dan teknologi. Justru, penguasaan bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah perlu diberi penekanan. Pencapaian pendidikan perlu mencapai tahap kelas dunia untuk bersaing di peringkat global. Aspirasi murid yang kelima pula adalah etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Penekanan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh serta didukung oleh semua rakyat Malaysia iaitu kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Aspirasi murid yang terakhir pula ataupun yang keenam adalah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua pula adalah untuk memastikan setiap murid menguasai penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta menggalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan, tidak kira bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Sepanyol yang akan digunakan untuk masa hadapan. Anjakan yang ketiga pula adalah untuk melahirkan rakyat yang mengamati nilai. Anjakan yang keempat pula adalah untuk mentransformasikan profesion guru kepada profesion pilihan. Anjakan yang kelima pula adalah untuk memastikan kepimpinan berprestasi tinggi diletakkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam pula mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula
adalah untuk memanfaatkan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8 pula adalah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9 pula adalah untuk meluaskan lagi kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Anjakan yang ke-10 pula adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu singkatannya FPK. Dalam FPK terdapat 2 ayat. Saya bacakan ayat yang pertama. Pendidikan di negara Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada dan kepatuhan kepada Tuhan. Mari kita kupas apa elemen-elemen tersurat yang terdapat dalam FPK ayat falsafah pendidikan kebangsaan ayat pertama ini. Yang pertama, pendidikan sebagai usaha berterusan. Pengembangan potensi individu secara holistik, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Ayat kedua, saya bacakan ayat kedua di dalam FPK, yaitu usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang standar quality pendidikan Malaysia ataupun singkatannya SKPM. Jemaah Nazir dan Jemaah Quality atau yang secara singkatnya dipanggil JNJK telah memperkenalkan SKPM 2010 yang mengandungi 5 aspek yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada perwujudan kualiti pendidikan. Dalam memacu pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21 ini, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Mari kita lihat apakah 5 standar pendidikan tersebut. Standar yang pertama yaitu kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dan mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Di mana kepimpinan sekolah tersebut haruslah menjadi pemimpin yang mempunyai hala tuju agar mereka boleh membawa peningkatan kualiti kepada pengajaran dan pembelajaran yang mereka lakukan di kelas. Standar yang kedua, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diurus dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman, dan memanfaatkan sumber luaran agar sekolah dapat berfungsi dan cekap. Standar kedua ini membawa maksud bahwa organisasi sekolah tersebut haruslah memaksimumkan penggunaan segala sumber, yaitu sumber dalaman ataupun sumber luaran, dan mengambil kira potensi dan keperluan staf-staf mereka agar apabila mereka melakukan aktiviti ataupun apa-apa saja yang berlaku di dalam sekolah itu adalah secara lancar dan cekap. Standar yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan, dan hal ehwal murid. Pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid ini diurus dengan cekap bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institut pembelajaran dan melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris. Jeris yaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Apabila kurikulum dan kurikulum sekolah diurus dengan cekap, ia dapat memastikan melahirkan murid yang seimbang dari setiap segi yang saya katakan sebentar tadi. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP. Guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualitas tinggi dan berusaha untuk memperkembangkan potensi murid pada tahap optimum secara berkesan. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan haruslah dirancang dahulu dengan baik agar kualiti pembelajaran dan pengajaran tersebut adalah pada tahap yang maksimum yang dapat
yang dapat mengasah lagi potensi murid, dan murid akan lebih paham akan pembelajaran yang diajarkan pada hari tersebut. Dan standar yang terakhir yaitu standar yang kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Nah, itu merupakan kelima standar pendidikan Malaysia 2010. Seterusnya, kita akan masuk kepada guru berjiwa pendidik. Apa itu guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik merupakan guru yang mempunyai kefahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan, yaitu pendidikan ini pada asalnya bertujuan untuk mengubah tingkah laku seorang manusia ataupun tingkah laku manusia. Ciri-ciri guru yang berjiwa pendidikan ialah dedikasi dan penyayang, di mana guru itu mempunyai dedikasi untuk mengajar murid-muridnya dan sayang kepada semua murid tanpa mengira beza, sama ada dari latar belakang, jenis kulit, ataupun status keluarga murid tersebut. Guru itu memandang sama rata kepada semua murid dan memberikan kasih sayang dan dedikasi untuk mengajar mereka secara sama rata. Yang kedua, bertanggung jawab dan amanah. Guru-guru haruslah bertanggung jawab dan amanah atas perkembangan potensi anak-anak tersebut, di mana mereka haruslah sentiasa melihat perkembangan murid-murid itu agar dapat diasah lagi potensi-potensi mereka yang dapat dikenal pasti oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir, berakhlak mulia dan positif. Seorang guru haruslah mempunyai akhlak yang mulia agar dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan ikhlas. Yang terakhir, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Terdapat 5 implikasi, yaitu yang pertama, menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan kepada murid-murid dalam meningkatkan perpaduan di sekolah supaya dapat melahirkan generasi yang bersahasia tinggi. Seorang guru haruslah menjadi contoh yang baik yang boleh diikuti oleh murid-murid agar sahsia mereka dapat diperbaiki dan ditambah baik lagi agar mereka menjadi seorang manusia yang berguna. Implikasi yang kedua, kemahiran teknologi. Guru perlu menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan teknologi untuk mencetus pembelajaran dan kreativiti murid. Penggunaan teknologi sudah tidak asing pada era ini. Terdapat banyak aktiviti pembelajaran yang boleh diterapkan menggunakan teknologi. Contohnya aktiviti pembentangan. Aktiviti pembentangan yang dulunya hanya menggunakan kertas dan dibentangkan di depan, sekarang sudah boleh dan pada waktu sekarang sudah boleh menggunakan aplikasi teknologi seperti Canva, PowerPoint, dan Genially. Ianya dapat mencetuskan kreativiti murid untuk menjadi lebih kreatif semasa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pembangunan profesional. Guru perlu berani menerapkan cabang ilmu untuk mempelbagaikan teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Sebagai seorang guru, mereka harus berani untuk mencoba perkara-perkara yang baru untuk mengenal pasti bahwa teknik tersebut sesuai atau tidak digunakan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Apabila didapatinya berkesan, maka guru tersebut boleh terus-menerus menggunakan kaidah tersebut. Yang keempat ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksana proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Semasa melakukan proses pengajaran dan pembelajaran, sebelum itu guru perlulah merancang pembelajaran pada hari itu agar dapat mencapai matlamat dan objektif yang ingin dicapai pada hari tersebut. Yang kelima ialah mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi, dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Seorang guru perlulah mempunyai wawasan yang unggul.
supaya mereka dapat membuat perubahan kepada pendidikan dan dapat meningkatkan lagi aras pemikiran murid-murid mereka di sekolah, juga membantu murid-murid untuk bersedia menghadap masalah-masalah yang akan datang pada masa hadapan. Itu saja dari pembentangan daripada kami. Sekian dan terima kasih.